Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahniah diucapkan kepada anda yang berminat nak sertai tim kami, Danau Skiing. Sebelum tu saya perkenalkan dulu, saya Safi, salah seorang tim dari Danau Skiing. Okey, untuk hari ini saya nak perkenalkan produk kami iaitu CDK. Apa itu CDK? CDK adalah singkatan Condor Danau Skiing. Kita bukan sebut kondok. Kondok tu anjing. Kita nak sebut kondot. Kondot. Okey. So kita sebut Condor Danau Skiing. Supaya mudah. Kita tak naklah anak-anak kita sebut benda yang tak elok. Betul? Okey. So saya nak perkenalkan apa itu CDK ni. CDK ni adalah condot frozen. Okey, kita bukan buat half cook ke, kita bukan dah siap separuh masak ke, tidak. Ini memang betul-betul fresh. Kita buat daripada production, terus kita freezer, kita bekukan terus. So memang fresh, best. So saya akan terangkan satu persatu supaya kita sama-sama jelas dan faham. Okey. So untuk condot CDK ni, okey, untuk CDK ni dia adalah makanan frozen. Makanan frozen yang sama seperti burger, kentang, nugget, sama je. Okey. So untuk condot CDK ni kita sediakan 5 batang. Okey. Dalam satu pack ni ada 5 batang condot. Kita menggunakan plastik PE. Plastik ni plastik yang memang sesuai untuk makanan frozen. Kita sebelum ni memang kita gunakan plastik yang PE. Tapi sekarang kita dah upgrade, kita menggunakan plastik PE. Dulu kita guna PP, sekarang kita guna PE. Plastik ni memang sangat sesuai untuk makanan frozen. Dia tidak koyak, dia akan tahan lama lah. Dia akan jaga produk di dalam. Kita juga sila, okey. Kita sila supaya dia tidak keluar angin. Korang boleh nampak. Kita sila. Bahagian atas ni kita sila. So kita sediakan stiker lagi. Stiker ni untuk cara menggoreng, untuk apa-apa je lah. Okey. So, dalam satu pack ada 5 batang dan setiap batang kita wrapping. Kita wrapping setiap batang ni, kita balut dengan wrapping yang plastik tu. Supaya apa? Kita tak nak dia melekat antara satu sama lain. Kita memang betul-betul jaga. Okey. Dalam satu pack ni kita memang dah bungkus dengan plastik PE. Lepas tu kat dalam ni pula setiap batang ni kita wrapping lagi. Kita balut lagi dengan plastik supaya dia tidak melekat antara satu sama lain. Kita nak jaga dia. Kita bagi dia kekal, berkualiti. So untuk makluman anda semua, satu pack ada 5 batang. Okey. Berat dia adalah 600 gram. Okey. Untuk satu pack ni, 5 batang ni, untuk makluman anda, kita bukan kira pada saiz batang. Kita kira pada berat dia. Okey. Mungkin setiap batang ni dia ada besar sikit, dia ada panjang sikit, tapi dia tak adalah terlampau beza sangat. Dia lebih kurang sama. Cuma mungkin dia ada besar sikit, panjang sikit kan. Dia ada ni sikit, tapi berat dia yang kita kira. Berat dia satu pack mesti 600 gram. So kita bukan ikut pada besar panjang dia, kita ikut pada berat satu pack 600 gram. Okey. So untuk condot frozen ni dia boleh tahan 6 ke 9 bulan. Dia sama je macam hot dog, nugget, ayam mas, sama je. Dia punya ketahanan dia tu simpan di peti ais beku boleh tahan 6 ke 9 bulan. Okey. Okey, so kita teruskan. Untuk satu batang ni, isi di dalam dia adalah mozzarella, cheese mozzarella tu.
Siapa yang tak suka cheese mozzarella, betul? So, kita menggunakan cheese mozzarella yang premium, rasa yang enak, yang boleh tarik, yang lembut, yang rasa keju dia memang betul-betul pekat keju dia. Kita bukan menggunakan mozzarella yang embuk, yang warna putih tu, yang biasa-biasa, bukan. Kita pakai mozzarella yang berkualiti premium. Okey. Macam dekat Tesco ada yang Perfect Italio, lebih kurang macam tu. Kita menggunakan cheese yang macam tu, okey. So, lagi apa lagi? Kita menggunakan sosis. Hot dog. Sosis saiz jumbo. Bukan sosis yang kecil tu. Kita pakai sosis yang besar, saiz jumbo. Kalau dekat luar, korang mesti tahu harga dia belas-belas ringgit. So, satu batang ni separuh cheese, mozzarella, separuh lagi sosis. Okey. Separuh cheese, separuh sosis. Setiap batang ni. Okey. So, lepas tu kita menggunakan tepung, kita menggunakan breadcrumb, dan kita adalah resepi-resepi keunikan kita sendiri. Okey. Tidak sama dengan kondot yang ada di luar-luar sana. Tidak sama sekali. Kita membawakan keunikan kita tersendiri. Okey. So, untuk satu batang ni besar dia lebih kurang 2 ibu jari. Korang tengok. Besar dia lebih kurang 2 ibu jari, okey. Saya minta maaf. Agak susah sikit. Besar dia lebih kurang 2 ibu jari. 2 ibu jari tangan. Nampak? 2 ibu jari tangan biasalah. Ni belum digoreng. Kalau dah digoreng dia lagi kembang, dia tembam. So itu lagi sedap lah. Okey. So saya dah terangkan satu persatu. Korang tengok macam ni pun dah terliur, okey. So kita terus lagi. Berat dah bagi tahu setiap basang. Ketahanan dia kita dah bagi tahu. Okey, kelebihan dia. Kelebihan dan keunikan kondot kita ni. Okey. Kelebihan dan keunikan CDK kita ni adalah kita nak bantu para ibu di luar sana menyediakan makanan untuk suami, anak-anak, tetamu, jiran-jiran sepantas 5 minit. Menghidangkan makanan ekspres dengan hanya 5 minit saja dah siap, boleh dihidangkan. Okey? Itulah keunikan kita. Makanan frozen yang ekspres. Kita juga bekalkan 5 rasa yang berbeza. Kalau korang nak tahu, kita ada tagline kita. Tagline kita adalah 5 pieces kan. Okey. 5 minit 5 rasa. Itu adalah tagline kita. 5 minit 5 rasa. Best ke best. So, apa itu 5 minit? 5 minit tu adalah kepantasan menyediakan makanan ni. Express. 5 minit. 5 rasa tu apa pula? 5 rasa tu adalah kita bawakan 5 rasa yang unik, yang berbeza. Okey. Rasa yang pertama adalah rasa lemak berkrim. Lemak dia sangat-sangat berlemak. Dia hujung-hujung je lemak dia tu akan rasa sangat-sangat lemak. Rasa yang kedua adalah rasa manis. Manis madah. Ibarat manis-manis cinta tu. Dia lemak bergabung dengan manis, dia akan rasa macam kerbabung. Rasa yang ketiga adalah rasa masin-masin sikit. Dia masin tu hujung-hujung je. Bila dah rasa sampai ke tekak tu, dia akan hujung-hujung je rasa masin tu. Yang keempat adalah rasa rangup, crunchy dia tu. Sebab dia ada breadcrumb. Bila kita gigit, dia akan rasa crunchy dia tu. Sangat-sangat. Yang kelima adalah rasa lembut tepung. Rasa lembut, kelembutan yang sangat-sangat lembut macam suci dalam debu. Okey. So kita membawakan 5 rasa yang berbeza, iaitu lemak, manis, masin, rangup dan lembut. Okey. So itu adalah kelebihan dan keunikan CDK produk kita lah. Okey, yang seterusnya.
saya nak terangkan cara penyimpanan. Cara penyimpanan dia sangat-sangat mudah. Okey. Katakanlah kalau anda sebagai ejen lah kan. Sebagai ejen, kalau nak simpan dia, lebih baik simpan di peti ais atas. Peti ais di sempat beku. Peti ais atas lah tempat beku tu kan. Simpan di atas. Okey. Kalau customer dia dah beli hari ni, katakanlah dia nak makan, so dia boleh simpan dekat peti ais bawah. Kalau katalah dia nak masak untuk hari ni, dia boleh simpan dekat peti ais bawah. Kalau dia nak goreng esok, boleh simpan di peti ais bawah. Kalau dia nak goreng lusa, boleh simpan di peti ais bawah. Melainkan kalau dia nak goreng untuk minggu depan, kalau dia nak simpan untuk minggu depan, lebih baik dia simpan di peti ais atas. Itu je beza dia, okey? So jangan risau. Kita memang jaga kualiti produk kita. InsyaAllah kita jamin, okey? So itu adalah cara penyimpanan. Okey. Kalau ejen, kalau macam kita punya peti ais kita kan yang 2 pintu standard tu kan. Peti ais yang biasa yang 2 pintu standard tu kan. Bukan peti ais yang besar, peti ais yang biasa tu kan, yang 2 pintu tu. Untuk 20 pack memang muat. Peti ais yang atas tu kan, peti ais yang atas tempat beku tu, kalau simpan 20 pack memang muat. Separuh boleh simpan kondot 20 pack, separuh lagi tu boleh simpan lauk, nak masak ke apa kan. So tak ada masalah. Untuk peti ais biasa tu boleh simpan. Kalau ejen memang saya suggestkan ambil 10 pack ke 20 pack lah. 20 pack tu memang sesuai lah. Kalau 20 pack memang muat peti ais, so tak ada masalah. So itu adalah cara penyimpanan dia. So saya nak terangkan cara untuk menggoreng, memasak, menyediakan. Banyak tu. Cara untuk menggoreng dia sangat-sangat mudah. Semua orang boleh. Atuk, nenek, pakcik, makcik, anak umur 12 tahun pun boleh menggoreng. Sebab dekat stiker ni memang kita dah sediakan cara menggoreng. So jangan risau. Okey. Dekat stiker ni kita dah tulis cara untuk menggoreng sangat-sangat mudah. Tapi pastikan dulu kalau nak goreng tu, janganlah kita dah simpan dekat peti ais atas, kita keluarkan terus nak goreng. Itu tak boleh. Dia sama macam kentang kan, kentang yang french fries tu kan, macam nugget kan. Kalau nugget beku-beku, mana boleh goreng, mesti kena letak luar dulu. Sama juga, kalau daripada tempat beku, letak dulu di luar macam setengah jam ke, lepas tu baru boleh goreng. Tapi kalau kita dah simpan dekat peti ais bawah, dia dah lembut macam ni, dia dah macam lembut-lembut kan, boleh picit tu kan, dah boleh cabut batang dia, itu terus boleh goreng. Itu je cara dia. Pastikan nak goreng tu biar dia lembut. Dia boleh picit-picit. Picit-picit macam ni, so maksudnya dah boleh goreng lah. Dia dah lembut, senang nak goreng. Kalau beku nak goreng, hangus nanti, keras. Cheese kat dalam tu kan, kita nak dapatkan cheese tu yang meleleh. So kalau kita nak dapatkan cheese yang meleleh tu, kita kena biar dia lembut. Lembut barulah sedap digoreng, senang digoreng. Okey. So itu yang pertama. Yang kedua, kalau nak goreng, katakanlah rumah kita kuali yang biasa tu, kuali yang biasa kecil tu kan, sederhana ke standard lah, kuali yang besar-besar 2 tapak tangan tu kan. Kuali yang tu boleh, tak ada masalah, boleh goreng. Cara nak goreng ni sama macam kita nak goreng ayam ataupun goreng ikan. Minyak dia tak adalah terlampau banyak sangat, minyak yang biasa sederhana tu. Macam nak goreng ayam ikan. Lepas tu api dia perlahan. Api dia tak ada terlampau kuat, tak adalah terlampau perlahan, sederhana pun okey. Okey. So untuk menggoreng dia sangat mudah, 5 minit je. Okey. Pastikan dia lembut. Lepas tu sebelum kita nak goreng tu, kita buka lah plastik kan. Kita buka plastik, lepas tu kita ambil ni, kita buka dulu wrapping dia. Dia ada wrapping. Dia ada balutan dia ni. So nak goreng tu, buka dulu plastik balutan dia ni. Lepas tu kita cabut je batang dia ni. Batang ni boleh cabut. Okey. Batang ni juga nanti jangan buang, simpan untuk anak nak buat mengaji ke. Boleh buat telunjuk tu. Bagus batang ni. So sebelum goreng tu, buka plastik dia, balutan dia ni buka, lepas tu cabut batang dia, tak ada masalah. Cabut je. Katakanlah kalau kita nak goreng 5 sekali kan, kita nak hidangkan untuk saudara ke adik-beradik kita datang ke kan,
anak kita nak makan ke, kita nak goreng sekali 5 batang. Kuali kita yang sederhana tu kan, kita cabut je batang ni dulu, cabut semua batang, lepas tu kita goreng badan dia je. Badan dia ni yang kita nak goreng. Kita nak makan badan, kita bukan nak makan batang dia ni. Betul. So bila dah goreng kan, dah 5 minit tu, dia dah, bila goreng tu dengan api yang perlahan, dia akan macam jadi kembang tau. Dia jadi kembang. Tu tandanya dia dah masak lah. Sosis dekat dalam tu dah masak, cheese dekat dalam tu dah meleleh. So dia akan kembang. Bila dia dah kembang, kita nampak dia macam cantik je, colour dia kuning-kuning kemasan tu kan, tu tanda dah masak dah tu. So angkat, letak atas pinggan, lepas tu cocok balik batang dia ni. Cocok balik, lepas tu letak sos ke apa, makan. Senang, sangat-sangat mudah. Anak darjah 6 pun boleh buat. Betul. Kalau ada anak kecil kan, kita bagi tahu dulu kat dia. Kakak kalau nak goreng, letak dekat peti ais bawah. Biarkan dulu dekat peti ais bawah. Nanti nak goreng, ambil je. Lepas tu terus goreng. Itu tak apa. Macam tu. Okay. So, bila dah makan tu memang terasa lah dia punya aroma, kesedapan dia tu. Cheese dia memang cheese leleh. Okay. Pastikan masak tu dengan cara yang betul. Kalau salah masak, cheese dia tu tak akan meleleh. Okay. So itu cara dia. Yang seterusnya saya nak terangkan cara kita buat penghantaran. Okay. Cara kami buat penghantaran, kita menggunakan gabus. Gabus ni, okay. Kami menggunakan gabus. Gabus ni memang betul-betul gabus yang tebal lah, yang berkualiti. Kalau campak pun dia tak pecah. Sebab kita nak simpan kondok frozen, kita masukkan dalam ni. Lepas tu kan gabus dia ni, nampak ni. Gabus dia ni memang tebal, okey. Gabus ni kalau korang dah dapat pun korang boleh guna balik. Ibarat ni macam free gift lah kita bagi. Korang boleh guna balik. Nak beli lauk ke, nak simpan apa-apa ke dalam ni, boleh guna balik. Tahan, okey. Gabus ni tahan. So kita menggunakan gabus yang berkualiti. Tengok tepi ni pun boleh, dia boleh ada ni, nampak? So bagus. Gabus ni jangan buang, boleh guna. Gabus dengan batang kondot boleh guna. So lepas kita dah masukkan kondot dalam ni, kita masukkan juga, sediakan ice pack. Ice pack tu supaya dia lebih tahan. Ice pack tu dia backup lah. Kondot kita ni memang dah beku. Dia memang dah kita simpan dekat peti ais freezer yang memang beku. Lepas tu kita buat penghantaran, dia boleh tahan selama 48 jam. Dengan ice pack tu, so dia boleh tahan sehingga 48 jam. Okey, tapi biasa kita buat penghantaran hanya 1 hari. 24 jam ke 26 jam dah sampai. Tak kira lah Johor ke, Kelantan ke, Terengganu ke, Pahang ke, Kedah ke, kita buat penghantaran memang 1 hari. Biasanya lah. Sekarang ni kita buat penghantaran memang 1 hari. Sebab kita menggunakan gabus ni. Jadi dia boleh tahan dekat dalam gabus ni 48 jam. Tapi biasanya 24 jam dah sampai. So bila customer dapat, dia masih lagi keadaan sejuk. Tak ada masalah. Okey. Kita memang ekstrakan masa dia tu. Kita bagi dia tahan lama. Tapi dia sampai memang awal. So tak ada masalah. So apabila kita dah gabus ni kita wrapping, okey. Kita balut lagi. Gabus ni kita balut. Ni macam ni kan. Lepas tu kita akan balut. Lepas tu kita akan letak stiker yang macam fragile tu, kaca tu kan. Kita letakkan stiker yang tu supaya abang Korea tu diangkat berhati-hatilah. Lepas tu kita balut, kita letakkan stiker kaca tu. So untuk cara penghantaran, jangan risau. Penghantaran 1 hari InsyaAllah sampai. Jangan risau, tak kira mana pun. Area Semenanjung 1 hari. Kita tak ada buat penghantaran ke area Sabah, Sarawak, tak ada. Kita hanya buat penghantaran area Semenanjung sahaja 1 hari. Okey. Kita gunakan gabus yang tebal macam ni. Ni untuk 6 pack ke bawah. Kalau 10 pack kita menggunakan gabus yang lebih besar. 10 pack, 20 pack, 50 pack kita menggunakan gabus yang lebih besar. Okey. So jangan risau, gabus dia memang tahan. Penghantaran 1 hari. Selamat sampai, jangan risau. So itu sajalah untuk penerangan
sedikit. Okey, jikalau anda betul-betul berminat nak sertai tim kami akan bantu guide anda dari zero to hero. Okey, kita akan ajar, kita akan bekalkan bahan-bahan marketing, kita akan sediakan modul-modul untuk anda buat marketing. Kita akan ajar, jangan risau. Kita akan ajar, kita buat video, saya akan bagi nanti. Sebab saya adalah bahagian dropship agent. So apa-apa masalah anda boleh tanya dengan saya, tak ada masalah. Okey, saya akan bagi tahu satu persatu, saya akan terangkan satu persatu untuk kalau anda dropship, saya akan bagi tahu. Kalau anda agent, saya akan bantu. Okey, tak ada masalah. Kita akan ajar satu persatu. Bila anda dah join jadi agent, katakanlah anda daftar jadi agent. Selepas anda dah daftar, anda dah buat pembelian package, anda dah dapat ID ataupun anda dah daftar jadi agent, kita akan masukkan anda ke dalam grup agent. Lepas tu kita akan bagi modul, kita akan bagi bahan-bahan marketing dulu. Bahan-bahan marketing ni maksudnya macam gambar, video, ayat copywriting, testimoni, itu semualah bahan-bahan marketing. Yang kedua, kita bagi lagi modul marketing. Modul marketing ni maksudnya apa langkah yang anda nak kena buat. Mungkin anda belum tahu kan, sebab sekarang kan semuanya bisnes online. So kita akan ajar cara untuk buat marketing online, zero cost marketing. InsyaAllah kalau anda join agent kami, saya akan bantu anda dari zero to jadi hero. Okay, so jangan lepaskan peluang. Sama-sama kita bangkit berniaga, sama-sama kita bersatu dalam tim. InsyaAllah kita akan capai kejayaan satu hari nanti, insyaAllah. So itu saja daripada saya, Safi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.